piston nomor 1. Oke, start. Pindah sebelah. Piston nomor 2. Piston nomor 2. Start. Itu dia punya masalah apabila pin crankshaft pin itu patah. Nah, ini yang oke lah. Nah, ini yang baru kita ganti. Ini yang dia punya yang asal patah. So Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita bersiaran langsung daripada 3M Auto Workshop yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi hari ini kita ada satu customer mengadu masalah dia telepon, tiba-tiba kereta dia mati. Suspek, ingatkan minyak habis ataupun pil pump rosak, ataupun electric pump lah, ataupun mungkin naik temperature. Setelah kita tolong di jalan, di tengah jalan, kita cuba try crank dia start, bunyi kompresor itu lemah. So suspek timing chain lari marking ataupun timing chain putus ataupun ada kaitan dengan timing yang tidak betul. So bila kita scan, dia tulis itu camshaft position sensor ada fault. So bila kita dengar bunyi dengan scanner, so kita tarik kereta tu ke workshop. Setelah kita buka, jom kita tengok sini apa hasil dia. Setelah kita buka itu head, kita nampak ni ada bekas-bekas ni. Ini bengkok lah, bengkok dia punya bal. So kita pergi tengok sana punca kepada bal tu bengkok dan efek dia kena piston ni. Kita tengok punca dia. Bila kita buka, ya dia punya pin lock untuk crankshaft position crankshaft punya pin ni, ini yang patah. Ya, dia patah, dia duduk dekat sini, dia patah. Ya, kalau kita tengok dia duduk sinilah. Dia duduk sini, dia patah. Dia duduk dekat bawah ni. Duduk sini. Dia duduk sini pin tu. Dia patah. Sekejap jadi bila dia patah, masalah dia sprocket bawah tidak dapat tidak dapat tarik ataupun pusing camshaft atas. Okey. Pintu dia duduk di sini, ya. Pintu dia duduk sinilah. Pintu dia duduk sini. Coba. Pintu duduk sini. Ya. Pintu duduk sini. So pin ni patah. Jadi ini dengan puli crankshaft tidak dapat pusing. So ini patah. Ini patah dia yang kecil ni. Ini dia punya patah. Dia duduk sini. So dia tidak dapat bawa ini sprocket bawah, rantai tidak dapat pusing sebab dia terpatah. So patah dia dekat ni. So patah dia dekat sinilah. Okey. Dia patah ni pin di sini. So bila dia patah, jadi puli crankshaft tidak dapat pusing rantai camshaft atas. So dia miss lah jalan. So punca yang ini pin yang bagus. Coba kita tengok sini. Ini yang bagus, yang tidak patah. So yang patah tu macam saya cakap tadi lah. Ini patah. Okey, ini yang patah. So punca dia patah tu ada dua sebab. Jom kita pergi tengok sini. So dia patah. Jadi bila dia patah, dia tidak dapat bawa ini
puli sprocket camshaft dengan crankshaft tidak seiring sudah. So dia duduk di sini. So kita nampak ini pun dia ada luka. Dia ada luka sini, dia menunjukkan dia longgar apakah ataupun mungkin masalah, mungkin nut masa diikat ini tidak ketat ataupun disebabkan oleh pemanduan. Jadi efek daripada patah ini dia telah merosakkan puli crankshaft dengan sprocket camshaft punya sensor sini. Ini pun rosak, dia bengkok, so dia makan. So itu dia punya masalah apabila pin crankshaft pin tu patah. Ini yang okey lah. Ini yang baru kita ganti. Ini yang dia punya yang asal patah. So apakah efek daripada yang patah? Yang pertama efeknya sprocket main puli dia dapat rusak, dia sudah makan, nampak betul-betul lah. Kedua, ini sprocket sensor pun rosak, dia makan sudah nih, tu bengkok sudah, tidak boleh pakai. So yang ketiga masalah dia ya, valve exhaust bengkok. Ini bengkok dia, nampak nih bengkok. Ini bengkok semua 8 biji bengkok. Bengkok semua 8 biji ini bengkok bagian exhaust. So yang exhaust ni kita dah ganti yang baru. So kita tengok yang baru ni, ini semua yang baru. So yang baru ini semua barulah. So ini yang baru. Kalau kita nampak yang bengkok dengan yang baru. So ini bengkok. Ini. So kita sudah ganti. So insyaallah kita akan buat perkongsian selepas kita pasang semua ini. So kita sekarang ni proses grind valve untuk bagi dia rata balik. So kita gosok dia bagi dia cantik. So efek daripada pin crankshaft patah menyebabkan ini valve exhaust bengkok, sprocket dan juga main puli pun rosak. Dan alhamdulillah piston sekadar calar saja. Kalau kita nampak di sini piston dia calar sajalah, macam tadi saya cakap tuh. Yang ini dia calar, ada bekas exhaust punya valve kena di sini. Sekejap saya ambil. Okey, apabila piston tidak mengikut timing yang betul, jadi exhaust dekat sini, so dia akan kenalah. Piston naik, dia ini turun. Bila dia turun, dia akan nampak ni bekas, semua ada bekas bagian exhaust. 1 2 tu dalam, 3 4 5 6 7, ni nampak ni bekasnya 8. Dia bertembung. Bila dia bertembung disebabkan oleh timing tidak betul, menyebabkan ini akan bengkok. So insyaallah piston masih boleh pakai, dan yang lain kita akan guna balik, kecuali yang rosak sahaja kita tidak akan guna balik lah. So saranan saya ya kepada pengguna kenderaan, ya kalau boleh nasihatlah saya, buatlah pemanduan secara berhemah. Buat pemanduan secara baik ya. Jangan sintak ataupun race mengejut. Mungkin ada faktor kepada pemanduan yang tidak berapa berhemah. Yang kedua mungkin disebabkan oleh pemasangan main puli mungkin. Jadi semua adalah faktor penyebab kepada pin crankshaft boleh patah, ataupun mungkin juga disebabkan oleh usia yang sudah lama. Jadi nasihat saya, kita sentiasalah alert dengan kenderaan kita supaya kita menjaga minyak hitam, menjaga sistem kenderaan kita mengikut kilometer yang ditetapkan ya. Kalau timing chain perlu tukar ya. Kalau minyak ikut masa dia, kilometer dah sampai, tukar. So untuk mengelakkan kos yang lagi tinggi. So setakat ini kita punya perkongsian ya. Setelah kita mengetahui efek daripada pin yang patah tadi, kita juga alang-alang kita akan kenal barang-barang yang dalam. Yang ini kita nampak rantai timing chain. Kalau kita nampak timing chain juga dia tak putus. Kualiti dia setakat ini masih insyaallah masih okey juga. Dia punya guide dia masih boleh pakai lagi, sebab ownernya pun berkata mungkin mau jimat ke apa, kita boleh sisyorkan. Tensioner guide ini pun masih boleh.
masih boleh pakai lah. Yang ini yang seterusnya yang kelima ini ini saya terangkan, ini adalah crankshaft sensor. Dia duduk, dia baca nih sprocket ni lah, dia baca macam ni. Dia baca piston nomor berapa nak bagi api. Ini benda ni berpusing lah sekali. Tapi orang ini rosak, kita akan ganti. Yang ini pun kita akan ganti. So ini crankshaft, yang ini camshaft yang terletak di head, ya, di head dia. So yang ini di BBT solenoid. So kita ini terletak di kabel sini. Ya, dia duduk sini. Ya, dia duduk sini. Dia duduk sini. Okey. Dia duduk sinilah. Okey. Dia duduk sini. Lihat, itu crankshaft, dia duduk sini. Dia akan baca itu. Dia duduk sini, dia baca ni sinilah. Dia baca. Lepas tu camshaft tu di head lah. Di head dia ni duduk di sini. Di sini dia duduk. Ini dia baca minyak. Sekali lah dia kontrol bagian minyak lah. Lebih kurang begitu, ya. So itu saja perkongsian untuk hari ini. Yang lain-lain, injektor, ini injektor rail semua okey. Coil pun nampak tiada juga pecah, okey semua. Throttle body pun okey, bolehlah. Yang lain bearing okey juga. So itu sahaja perkongsian pada hari ini. Piston nomor 1. Oke, start. Sudah sebelah. Piston nomor 2. Piston nomor 2. Start. Piston nomor 3. Piston nomor 3. Start. Piston nomor 4. Piston nomor 4. Start. Kosong, langsung hancur. Okey. Ya, Pak. InsyaAllah boleh sudah.
Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai proses general overhaul Myvi 1.3. Jadi apa yang menyebabkan sampai kita general overhaul ini, asalnya sebenarnya top overhaul saja, yaitu kita coba ganti itu pin yang patah dan ada video sebelum ini. So bila kita buka itu crankshaft, sebab crankshaft sudah makan dia punya pin, so kita ada buat penggambaran video sebelum ini. Kita antar Peak Engineering. Tetapi setelah kita ganti itu crankshaft untuk kita bawa Peak Engineering disebabkan oleh pin patah, kita nampak dia punya masalah. Dia punya main bearing sudah calar. Ya, main bearing sudah calar. So saya maklumkan dengan Ono, kita gantilah terus ini main bearing. Kita alang-alang general overhaul lah. Ini conrod bearing calar. So kalau kita nampak dia calar nih, kalau kita teruskan juga dia akan bunyi ketukan di dalam engine. Ini pun calar, ya calar nih. So yang paling teruk ialah main bearing lah. Main bearing ni calar, ya. So kita ganti semua ni, dan pada masa yang sama kita dimaklumkan bahawa ini timing chain pun tidak pernah diganti. Yang perkara kedua itu timing chain pernah ganti. So kita ganti juga timing chain disebabkan oleh pin tu rosak, dan sudah kita ini pun sudah kita ganti. Ni makan pin dekat sini patah, so kita ganti yang baru. Dan akibat daripada pin tu patah, bal ni jadi bengkok, 8 biji bengkok, 8 biji bengkok. Dan kita tukar juga head. Ini dia punya guide, sprocket kita ganti. Dan alhamdulillah setelah kita ganti, ini hari sudah siap. Kita tengok apa macam, adakah dia one kick ataupun macam mana, ada gegaran ke ataupun aircon ada masalah ke tidak. Sebab kalau enjin bermasalah panas, aircon pun akan jadi panas. So kita akan start. Okey, tolong start dulu. Ya, kita tengok sini belting jalan ke tidak. Okay, start. Ya, kita nampak sini enjin jalan, ya, belting kita nampak jalan, dia jalan, kita nampak dia jalan. So alhamdulillah aircon pun dia one kick, enjin. So coba off lagi satu kali, kita start lagi. Off engine. Okey, coba kita start satu kali lagi. Okey. Okey, engine okey. So try on aircon. Okey, kipas jalan, aircon pun sejuk, kipas jalan. So setelah kita tengok kereta ni okey, kita akan masuk ke dalam ni. Adakah temperature okey ke tidak? So kita akan masuk sini tengok. Sini kita tengok temperature alhamdulillah okey. Ya. Aircon pun macam sana tengok macam 9 ke 8 tu, itu kita tak sebis, kita tak kacau aircon, tapi aircon dia pun sejuk. Ya, aircon dia pun sejuk. Ini baru hidup, mungkin kalau lama-lama hidup boleh jadi 5 ataupun 6. Ini baru hidup. So yang ini screen tiada juga keluar check engine, cuma ada keluar ABS ni. Ini memang asal datang sebelum ni dia ada ABS. So kita scan, dia adalah sensor dia. So Ono dia pun tidak mau tukar, so kita biarkan dulu. Apa yang penting yang kita buat ni sekarang adalah general overhaul tu okey ke tidak. So alhamdulillah semua okey. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Kepada mereka yang berada di sekitar Alam Mesra, boleh datang ke 3M Auto Workshop. Jika mereka berada di kawasan Penampang, boleh datang ke 3M Auto Garage. Ataupun pada mereka yang berada di Telipok, boleh datang ke 3M Auto Cooler. Sekian, itu sahaja. Sekiranya info ini memberi manfaat, bolehlah like atau share, ataupun jika ternampak di YouTube bolehlah subscribe. Okey, itu saja. Terima kasih. Thank you. Sekarang itu kita tes jalan, dan kita tengoklah macam mana.